أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tinggi kesyukuran kita rafa'kan pada Allah atas limpahan dan kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Sama-sama kita dapat berkumpul pada malam ini untuk kita meneruskan pengajian kitab Umdatul Ahkam, yang mana pada pengajian yang lalu kita terhenti pada hadis yang ke-70. InsyaAllah pada malam ini kita akan masuk hadis yang ke-71, iaitu hadis yang terakhir yang menceritakan tentang disiplin ataupun atur tata cara ataupun susunan saf yang telah ditetapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana 3 ciri utama yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, fa inna taswiyatas suhuf min tamamis salah, iaitu sesungguhnya kesempurnaan saf itu merupakan sebahagian daripada kesempurnaan salat, iaitu ia memberi kesan terhadap saf-saf ataupun memberi kesan terhadap pahala jemaah itu sendiri. Yang mana 3 ciri disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mesti rapat antara orang sebelah kita, kiri dan kanan. Paling kurang bercecah bahu lah. Tidak ada ruang sesiapa yang boleh masuk, ataupun ada ruang yang mana Nabi SAW tekankan syaitan boleh masuk. Dan kedua, ciri saf yang sempurna, iaitu antara depan dan belakang juga ada jarak yang tak melebihi kadar yang telah ditetapkan, iaitu antara kita kat belakang ataupun dekat depan kita tu, maksudnya tak boleh jauh lebih daripada jarak 3 hasta, seperti mana yang disusun oleh Nabi SAW. Begitu juga antara jarak imam dengan saf pertama tu pun tak boleh lebih daripada 3 hasta. Itu ciri yang kedua. Dan keempat, lurus. Macam mana disebutkan dalam hadis, Nabi meluruskan saf seperti mana Nabi meluruskan anak panah ketika nak memanah. Contoh. Itu 3 ciri ini tuan-tuan. Apabila sempurna, maka sempurnalah salat jemaah kita. Apabila tidak sempurna ciri saf, maka saf itu akan terputus ataupun bengkok dan seumpamanya, maka pahala jemaah kita akan dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana disebutkan dalam kitab Mu'nil Muhtaj, apabila saf yang terputus, saf yang tidak sempurna, maka salat jemaah itu tidak sempurna dari segi sudut pahalanya. Pahalanya berkurangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ikut pattern saf dekat surau dan masjid, kita sebenarnya dah selesaikan 2 masalah. Masalah pertama apa? Lurus. Dan begitu juga jarak depan dan belakang settle, tak ada masalah, garisan ada. Yang paling bermasalah rapat tu, masih lagi kita nak kena beri pemahaman supaya kita kena lihat. Tak adalah rapat sangat, tapi rapat sikit lah. Tak adalah rapat sampai tak selesa dan seumpamanya. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
yang mana hadis disebutkan sebelum itu, dan kita sebut juga pada hadis yang ke-70 bagaimana susunan saf lelaki dengan perempuan. Kalau jemaah lelaki lebih daripada seorang, dia duduk belakang imam, seperti mana hadis riwayat yang disebutkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia dengan anak yatim duduk belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala wanita di belakang lelaki. Cantiklah tu, sesuai. Ya, yang mana disebut oleh hadis itu sendiri. Dan bagaimana kalau saf yang lelaki, seorang lelaki, seorang perempuan, seorang lelaki dan seorang lelaki juga sebagai imam, maka susunannya di sebelah kanan. Kita akan, insya-Allah kita akan masuk hadis itu. Dan bagaimana kalau suami jadi imam dan isteri jadi makmum, kedudukan imam kat mana, kedudukan makmum isteri tu kat mana. Ya, disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, kat belakang suami, straight belakang suami. Dia bukan sebelah kiri, mahu ke sebelah kanan. Dia sebelah belakang tu, betul belakang. Tak boleh disamakan saf antara lelaki dengan perempuan. Baik, kita masuk hadis yang ke-71. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala bitu 'inda khalati Maimunah faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili faqumtu 'an yasarihi fa akhadha bi ra'si fa aqamani 'an yaminih. Riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku bermalam di rumah ibu saudaraku Maimunah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, iaitu bangun malam, iaitu mengerjakan salat malam. Faqumtu ala yasar, maka aku berdiri di bahagian kiri baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda memegang kepala aku dan mendirikan aku ataupun meletakkan aku di bahagian kanannya. Ya, hadis ringkas, tapi ini menunjukkan bahawa hadis ini menjelaskan pelbagai hukum yang perlu kita ketahui. Baik, hadis ini riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Sepupu Nabi. Al-Abbas siapa? Pak saudara Nabi, iaitu adik kepada Abu Talib. Abu Talib anak kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ada 10 orang anak lelaki. Antaranya siapa? Abu Talib dan Al-Abbas. Hamzah, anak bongsu Abdul Muttalib siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib, bapa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Abbas ini bapa saudara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak bapa kepada Abdullah, seorang sahabat Nabi yang muda, yang kanak-kanak ketika itu usianya, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, usianya tak sampai 15 tahun. Lebih kurang beza dia dengan sahabat Nabi yang agung yang sering duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beza dalam 6 ke 7 tahun. Baik. Jadi Abdullah bin Abbas ini satu malam dia kata, aku tidur di rumah ibu saudara aku, namanya Maimunah, khalati. Bahasa Arab ni ada dua jenis makna makcik ni. Khalah iaitu mak saudara bahagian belah mak. Kalau ammah, ammati, kalau ammah ni mak saudara belah bapa. Itu beza tu. Kalau kita bahasa Melayu makcik pakcik sama je. Ya, mak saudara dan sebagainya tak kira lah beza sama ada belah bapa ataupun belah mak, tetap juga makcik. Itu ikut laras bahasa ataupun adat bahasa masyarakat. Jadi dia kata dia tidur di rumah makciknya Maimunah. Siapa Maimunah? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi nikahi pada tahun ke-5 Hijrah. Siapa Maimunah itu? Adalah makcik kepada Abdullah ibn Abbas, iaitu adik-beradik kepada mak kepada Ibnu Abbas. Pening kepala. Pening. Pening kepala makcik sepupu punya anak saudara. Ada pening kepala. Okey. Ibnu Abbas ada mak. Maimunah tu adik-beradik mak kepada Ibnu Abbas. Siapa nama mak Ibnu Abbas? Lubabah Al-Kubra. Lubabah Al-Kubra, iaitu Lubabah Al-Kubra bin Al-Harith Al-Hilali, iaitu daripada Bani Hilal, iaitu dia ada anak, beberapa orang anak perempuan, antaranya Lubabah Kubra, dan keduanya Maimunah, dan ketiga Lubabah Sughra. Nampak tu, ada Kubra dan Sughra. Apa beza tuan-tuan? Ni tiga-tiga adik-beradik, dan ada 2-3 orang lagi adik-beradik perempuan mereka. So Maimunah ini adik-beradik dengan Lubabah, iaitu ibu kepada
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Dan begitu juga Maimunah ini adik-beradik kepada Lubabah As-Sughra, ibu kepada Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Ada kaitan. Dia ada kaitan. Jadi semuanya ahli Mekah. Macam mana boleh ada kaitan Khalid Al-Walid itu, ya, mak dia dengan mak Ibnu Abbas adik-beradik, ya. Jadi apakah kaitan benda tu semua? Dia ada kaitan seperti sepupu dan sebagainya. Maka sebab mereka ni ahli Mekah. Mereka ni semua lebih kurang bangsa Quraisy lah, kahwin sesama sendiri, ya, antara kabilah-kabilah dan sebagainya. Maka Maimunah ini isteri Nabi, maka dia tidur rumah makcik dia. Tak kisahlah mak saudara dia kan. Mak saudara dia pangkat macam mak sendiri. Boleh salam, cium tangan, boleh peluk, boleh cium pipi, boleh buka tudung. Ya. Jadi hukumnya sama seperti mak sendiri, mak saudara ni sama ada mak belah pakcik, mak belah bapa ataupun makcik belah mak. Maka dua-dua hukumnya mahram di sisi kita ni lah. Tak boleh kahwin, namanya mahram muabbad, iaitu diharamkan berkahwin selama-lamanya. Baik. Jadi dia kata aku tidur di rumah Nabi SAW ketika itu Nabi bermalam di rumah Sayyidah Maimunah. Tiba giliran Sayyidah Maimunah, dan apabila tiba waktu malam 1/3 malam Nabi bangkit. Waktu malam. Dalam riwayat lain dia kata dia tidur malam tu di rumah Maimunah, dia tengok apa Nabi buat. Dia tidur ayam. Nabi buat apa? Dia tidurlah, rumah Maimunah tak besar, kecil saja. Nabi pun welcome, dia datang tidur sekali. Dan bila dia nampak Nabi SAW bangun, dia pun bangun. Nabi bangun bersiap-siap untuk mengerjakan salat waktu malam, iaitu salat tahajud. Dan detail lagi dalam Sunan At-Tirmizi, yang mana Imam Tirmizi sebut dalam riwayat itu, Nabi bangun, Nabi terus siwak, berus gigi, ya, Nabi basuh dan berwuduk, dan Nabi mengerjakan salat malam ketika itu. Baik, apabila dia nampak Nabi bangun untuk salat malam, dia pun bangun. Dia pun sama-sama bangun. Dia siwak gigi dia, dia bersihkan gigi dia, dia berwuduk. Kemudian Nabi SAW salat malam, tahajud malam tu. Dan dia pun selesai wuduk, dia pun bangkit dan terus berdiri di sebelah kiri Nabi SAW. Berdiri di sebelah kiri Nabi SAW. Lalu Nabi sedar akan kemunculan Ibnu Abbas, maka Nabi pun alih Ibnu Abbas sebelah kanan baginda SAW. Nabi pegang kepala dia, Nabi tunjuk, tarik dia. Tarik dia sampai duduk sebelah belakang situ. Sampai sebelah kanan itu sendiri. Jadi Nabi SAW membetulkan kedudukan saf Ibnu Abbas itu sendiri, yang mana Ibnu Abbas rasa dia duduk sebelah kiri, dah betul lah tu. Maka Nabi SAW betulkan. Jadi habis penerangan hadis. Baik, di sebalik hadis hukum ini tuan-tuan, ya, pertama, hadis ini menjelaskan bahawa bagaimana kalau imam seorang makmum, kedudukan makmum seorang tu kat mana? Hukumnya disunatkan di sebelah kanan. Seperti mana Nabi SAW meletakkan Ibnu Abbas di sebelah kiri baginda SAW. Ya. Dan kedua, daripada pengajaran hadis ini menunjukkan bahawa kalau seorang makmum berdiri di sebelah kiri imam, hukumnya makruh. Makruhnya apa? Nabi tak gemar, Nabi tak suka. Nabi kata duduk sebelah kanan. Sifat Nabi SAW, Nabi suka mendahulukan bahagian kanan apabila melibatkan perkara yang baik. Jadi salat berjemaah ini adalah perkara yang baik. Jadi kalau seorang saja makmum tidak melibatkan lebih daripada seorang, maka Nabi kata letak sebelah kanan. Kanan itu untuk perkara-perkara yang baik. Kiri ini melibatkan nak masuk tandas, kalau kita melibatkan nak kutip sampah ataupun nak cebok dan sebagainya, ataupun tempat-tempat yang kotor, maka barulah melibatkan bahagian sebelah kiri. Maka makruh di sisi mazhab Syafi'i sesiapa yang solat berdiri di sebelah kiri. Ya, sebab itulah kalau kita nampak ada orang tu dia tengah solat, ya, dia betul-betul berhimpit sebelah kanan, sebelah dinding. Macam mana kita nak buat? Berdiri sebelah kiri ke? Ya, kalau boleh kita pergi imam tu kita tolak sikit. Tolak sikit. Supaya dia faham dia ke kanan, ke kiri sedikit, supaya ada ruang untuk kita duduk di sebelah kanan. Ya, jangan kita cara slow-slow berhemah, jangan pula kanan sikit dah. Dia pun terkejut apa salah ni ya. Tarik sikit-sikit. Ya. Jadi kalaulah katakanlah dia tak nak duduk dekat sebelah kiri tu, dia degil juga gitu. Duduk kat belakang tuan-tuan. Ya, ataupun dia belah sebelah kiri pun boleh. Pasal apa? Dia mungkin biarlah aku tak nak, aku punya pasal lah.
Ya, kalau boleh kita gerakkan dia sikit supaya dia faham situasi ada orang nak jadi makmum dia. Duduk sebelah kanan. Ya, kalau memang dah lebih daripada seorang, tak apa duduk belakang teruslah. Kita tolak sikit supaya jadi tengah ke dan sebagainya, center dan sebagainya, maka itu tidak menjadi masalah. Ya. Jadi mazhab Syafi'i makruh. Sah tetap sah. Maksudnya kalau ada orang kata, ustaz selama ni isteri saya kalau jadi makmum duduk sebelah kiri saya, sah ataupun tidak? Solatnya batal di sisi mazhab Hambali. Hambali lah. Ya, mazhab Syafi'i makruh, tapi mazhab Hambali dia kata kalau sesiapa yang berdiri sebelah kiri hukumnya batal lah. Ini khilaf di kalangan para ulama. Ya. Dan begitu juga dalam hadis ni tuan-tuan menceritakan bahawa ketika solat boleh bergerak sikit demi sedikit, tidak membatalkan solat. Ya, macam mana Nabi SAW menggerakkan Ibn Abbas sedikit demi sedikit sehinggalah duduk sebelah kanan baginda SAW. Pasti melibatkan pergerakan, paling tak pun pergerakan kaki, ya, lebih daripada 2 kali dan 3 kali. Tapi mungkin ditakwilkan dalam mazhab Syafi'i dia tidak 3 kali berturut-turut. Ya, kita kena maklum dalam isu berkaitan pergerakan dalam salat ini khilaf yang panjang di sisi mazhab ulama. Yang kita ketahui mazhab Syafi'i kalau bergerak 3 kali berturut-turut batal, iaitu melibatkan anggota yang berat. Kalau anggota ringan tidak menjadi masalah, contohnya lidah ke, hidung kita bergerak, mata kita bergerak, tidak menjadi masalah. Ya, saya dah tengok penceramah dekat YouTube, dekat Facebook ke mana dia kata. Ya Allah, tak sebut nama. Cuma saya nak kata bukan nak merendahkan keilmuan dia, tapi cuma pandangan saya tak setujulah. Boleh mengelirukan siapa yang dengar. Dia kata siapa semayang duk main gigi palsu tu kan. Duk main gigi palsu batal solat. Allahu akbar. Gerak lidah dan sebagainya batal. Ya, sebenarnya ikut disiplin mazhab Syafi'i itu tak batal gerak lidah. Betul tak? Gerak telinga, gerak mata tidak batal, dia anggota ringan. Macam ni kan dalam kitab, kalau kita solat gerak macam ni 1000 kali pun tak apalah. Dia kalau batal lah, ni macam ni batal sebab dia berat. Ya, begitu juga lidah ke, hidung kita gerak macam ni ke. Ada orang main hidung dia gatal ke? Tak batal, tak ada masalah. Dia anggota ringan, tidak menjadi masalah. Ibu jari bergerak ke dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah. Ya, dan satu lagi, kalau pergerakan itu luar daripada kawalan kita, memang kita tak boleh nak kawal. Dia bergerak sendiri dan sebagainya, dia bergoyang sendiri tuan-tuan. Mungkin saya pernah jelaskan tuan-tuan lah. Ya, dululah 2-3 tahun lepas saya pernah tengok video Ustaz Kazim Ilyas. Ada seorang makcik tanya, Ustaz Kazim, dia kata ada seorang ustaz cakap kalau kaum ibu solat tak pakai baju dalam batal solat dia. Faham tak? Ustaz Kazim tak faham. Dia kata macam mana tu nak faham dia? Yalah, bila rukuk benda tu bergerak. Bila benda tu bergerak mesti lebih 3 kali batal. Sebab tu kena pakai baju dalam. Bra lah tu kan. Lepas tu Ustaz Kazim bila kata tanya ustaz tu pakai seluar dalam tak? Dia bukan nak cerita lucah, nak kata faham. Dia bukan nak cerita lucah, faham benda-benda macam tu. Ya, benda yang bergerak kan, benda yang bergantung tu bergerak dan sebagainya, boleh kawal ke? Stop, berhentilah. Tak boleh. Mana boleh. Jadi ialah syariat ini tidak membebankan, tidak menyusahkan dan tidak menjadikan seorang itu bebannya payahlah, susah nak kontrol dan sebagainya, bukan macam tu. Ya. Baik. Jadi khilaf yang besar di sisi ulama dalam mazhab Syafi'i bergerak 3 kali berturut-turut batal. Ya, sama ada tangan anggota berat. Anggota berat termasuk leher dan sebagainya lah. Sebagainya itu batal. Anggota ringan tidak menjadi masalah. Maka ada juga pendapat dalam mazhab yang lain, antaranya mazhab Maliki, kalau bergerak 3 kali berturut-turut tidak membatalkan solat. So saya nak terangkan tuan-tuan, isu pergerakan dalam solat 3 kali berturut-turut ataupun lebih dan sebagainya, khilaf yang besar, iaitu khilaf yang mu'tabar. Jadi kenapa kita nak kena faham? Sebab kita tahu ada khilaf. So ada khilaf ni tuan-tuan, maksudnya tidak ada persepakatan. Dan khilaf ini khilaf yang diiktiraf oleh para ulama. Jadi dalam satu situasi tuan-tuan, kalau kita boleh jaga pergerakan itu tidak sampai melibatkan 3 kali anggota badan berturut-turut, lagi bagus. Tapi kadang-kadang melibatkan pergerakan yang terdesak tuan-tuan, tak apalah, kita talfik mazhab lain.
Kita kadang-kadang risau, kadang-kadang kita was-was nak buat, takut dia bergerak 3 kali berturut-turut ataupun lebih dan sebagainya. Maka kita kena faham benda ni khilaf. Tak perlu kita nak terlalu ketat sangat, tak perlu nak terlalu strict sangat. Ya, sampai isu yang ada orang tu soft depan kosong, nak bergerak ke depan pun tak nak. Depan kosong tu, depan kosong, tak nak bergerak ke depan. Payah. Kita kat depan tu nak lintas pun tak boleh. Mana boleh sebab lintas puas semayang. Dan dalam isu juga kadang-kadang bila handset berbunyi, kita sangat takut nak matikan. Pasal apa? Takut batal. Baru cerita pasal tu tuan-tuan, dekat sembahyang Jumaat, dekat solat Zuhur, solat Jumaat dekat tempat saya tu, ya, daripada Fatihah awal sampai tu bunyi ring habis, bunyi tak habis-habis bunyi tu. Lama sangat. Jadi kadang-kadang disebabkan orang tak berapa tahu, dia terlalu takut sangat, maka kita bagi kelonggaran. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, tidak menjadi masalah tuan-tuan. Baik, jadi habis hadis yang berkaitan, dan hadis ini juga cerita tentang maksudnya solat sunat boleh dilaksanakan secara berjemaah. Orang tanya, Ustaz, Qiyamul Lail ni ada amalan sunnah ke? Nabi pernah buat ke? Nabi pernah sarankan ke melaksanakan solat Qiyamul Lail ni berjemaah? Setahu saya Nabi SAW solat Qiyamul Lail ni seorang-seorang, tak ada pernah buat berjemaah. Saya kata, siapa kata? Yalah, setahu saya lah, pernah baca ke semua hadis? Ada orang tanya lah. So kita tanya balik, dia kata, sure ke Nabi SAW tak pernah solat Qiyamul Lail berjemaah? Betul ke Nabi SAW tak pernah solat witir berjemaah? Ya, dia kata, setahu saya tak pernah. Saya tanya balik, dah baca semua hadis? Hadis banyak. Bab solat je berapa ribu hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi SAW. Itu saja dalam Bukhari Muslim, belum lagi dalam Sunan Abu Dawud, Tirmizi dan sebagainya. Ya, kalau tak tahu, kita tawakuf, kita hold dulu, tanya dulu dan sebagainya. Terbukti dalam hadis Nabi SAW pernah berqiyamul lail secara berjemaah dengan beberapa orang sahabat Nabi SAW. Dan hadis yang lepas, bagaimana Anas bin Malik salat sunat bersama dengan Nabi, bersama ibunya dengan seorang anak yatim, salat duha berjemaah. Ini sebab apa? Muncul beberapa golongan yang cuba mempertikaikan salat sunat berjemaah, salat hajat berjemaah ada ke Nabi buat? Oh, Nabi pernah ke buat salat hajat berjemaah? Dia masalahnya bukan isu Nabi pernah buat ataupun tidak, tapi hukum membenarkan. Dibenarkan oleh para fuqaha. Apakah dalil para fuqaha? Sebab ada banyak hadis Nabi salat sunat bersama sahabat. Salat sunat duha. Maka apabila salat sunat duha boleh berjemaah, maka salat sunat lain boleh. Itu kiasan para ulama. Begitu juga Nabi SAW qiyamul lail bersama dengan Ibnu Abbas menunjukkan boleh. Kalau kita nak laksanakan program qiyamul lail surau Jumaat An-Naim malam Ramadan 10 malam terakhir, panggil imam yang bacaan sedap-sedap, duduk sama-sama kita 10 malam terakhir, pukul 4 berkumpul, ya, kita buat qiyamul lail, tak ada masalah. Sabit dalam hadis Nabi SAW. Baca kuat-kuat ke? Baca kuat-kuat. Ibnu Abbas dengar apa bacaan Nabi SAW. 2 rakaat pertama Nabi baca surah Al-Baqarah. Ada nak sebut Al-Fatihah pula ya. Al-Fatihah memang dah wajib dah. Nabi baca surah Al-Baqarah 2 rakaat yang pertama. Ya, 2 rakaat kedua Nabi baca surah Al-Imran, 2 rakaat ketiga Nabi baca surah An-Nisa. Betul, hebat Nabi SAW. Ya. Ada orang kata, oh Nabi SAW Ustaz, dia kalau qiyamul lail tak banyak ya Ustaz, 11 rakaat je ya. Dia tak tahu. Ya, kata ialah 11 rakaat termasuk witir. Oh, termasuk witir sekali. Saya ingat banyak Nabi solat sampai berpuluh-puluh sampai beratus-ratus. Ya. Kamu tak tahu. Kalau dia tahu tuan-tuan, surah yang Nabi SAW baca baru dia tahu. Paling banyak Nabi solat qiyamul lail 13 rakaat seperti mana disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata Nabi memang solat tak banyak malam, tapi 2 rakaat Nabi baca surah Al-Baqarah. Oh, ya ke Ustaz? Ya. Surah Al-Baqarah apa? Surah, makna dia apa? Sapi betina, lembu betina, betul tak? Ya, maksudnya Nabi baca surah yang apa, ada kaitan dengan binatang, sapi betina. Kita pun baca surah berkaitan dengan binatang, tapi bukan Al-Baqarah, kita baca surah Al-Fil. Al-Fil tu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka, pendek jelah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak apa. Yang penting buat tuan-tuan, kita tak boleh panjang pendek pun jadilah. Tak dapat Al-Baqarah kuliah pun jadilah tuan-tuan. Betul tak? Jangan tak buat langsung.
Ya, Nabi bangun pukul 3.30, pukul 4 pagi Ustaz tahajud. Tapi saya Ustaz bangun tahajud pukul 5.30, lagi setengah jam nak subuh. Jadilah betul tak? Optimislah. Lama-lama kalau ada tersedar tu pukul 4, Alhamdulillah. Tersedar pukul 5, Alhamdulillah. Jangan tak buat langsung. Fadilatnya sangat besar. Yang antaranya dapat pengampunan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi, dapat membebaskan kita daripada siksaan kubur. Dan macam-macam lagi fadilat, tuan-tuan. Aduh Ustaz, kadang-kadang saya tersedar lagi 10 minit nak azan. Dia dapatlah sempat tahajud witir 3 rakaat. Alhamdulillah, jadilah, tak ada masalah, ya. Walaupun kita kena juga berusaha satu hari nanti minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberi hidayah untuk dapat bangun malam lebih awal lagi, pukul 4, 3.30. Lepas tu dah penat tidurlah, macam Nabi SAW bertahajud pada pukul 1/3 malam. Kalau kekiraan iaitu pukul 3.30 pagi. Dan Nabi SAW tidur balik 1/6 malam. Lebih kurang Nabi SAW 3.30, Nabi berhenti lebih kurang dalam 5 lebih, pukul 5.30. Nabi tidur kejap. Nabi tidur dah macam ni. Subuh Nabi bangun balik, Nabi berwuduk dan Nabi terus pergi ke masjid. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini menunjukkan bahawa paling kurang berjemaah itu 2 orang. Ya, maksudnya tak dapat pahala berjemaah itu ialah 2 orang. Tak boleh seorang saja ke, ataupun ustaz saya solat berjemaah juga dengan siapa, dengan malaikat, dengan jin, tak boleh lah. Ya, dia dengan manusia 2 orang. Dia seperti mana disebutkan dalam hadis, Nabi berjemaah dengan Ibnu Abbas, dapat pahala 27 kali ganda. Yang mana pahala 27 kali ganda ini tidak hanya tertakluk kepada solat fardu sahaja, tetapi solat sunat. Namun ada solat-solat sunat yang memang digalakkan untuk kita berjemaah, dan ada solat sunat yang diharuskan, bukan disunatkan, dibolehkan. Tapi tak digalakkan selalulah. Contoh macam solat duha, solat sunat hajat, solat tahajud. Sekali-sekala kita buat berjemaah, okey. Contoh qiyamul lail, kita nak didik masyarakat kita yang tak pernah solat malam, maka kita tunjukkan bagaimana nak solat hajat, nak solat tahajud, solat witir dan sebagainya. Satu tindakan yang bagus, tapi jangan selalu. Macam solat duha sekali-sekala buat berjemaah, okey, no problem. Jadi jangan semua solat sunat kita nak berjemaah, tak bagus juga. Sebab apa? Solat-solat sunat sebegini Nabi buat bersendirian, tapi sekali-sekala ada juga Nabi buat berjemaah, boleh. Macam contoh kan, kita dah solat fardu isyak lepas ni, lepas tu kita nak solat ba'diyah Jumaat, ba'diyah isyak pula, jom kita berjemaah. Tak payahlah, kan? Sekali-sekala boleh lah, ya. Dan ada solat sunat yang memang digalakkan untuk berjemaah, seperti solat sunat tarawih, sunat berjemaah. Solat sunat gerhana, disunatkan berjemaah. Solat sunat minta hujan, iaitu disunatkan berjemaah. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita masuk hadis yang ke-72. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'al Allahu suratahu surata himarin. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni kita masuk, minta maaf, kita masuk babul imamah, iaitu bab yang menceritakan tentang berkaitan dengan etika menjadi imam. Imam, makmum. Sebagai makmum apa yang patut kita buat, sebagai imam apa yang patut kita buat. Ini kita dah masuk bab baru berkaitan dengan babul imamah, menjadi imam. Hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Baik, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah seseorang itu takut, apakah seseorang yang mengangkat kepalanya, apakah seseorang yang mengangkat kepalanya berasa takut, iaitu apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam, dan maka Allah Subhanahu Wa Taala akan merubah wajah ataupun kepalanya, iaitu kepala himar, ataupun Allah menjadikan bentuk rupanya seperti bentuk himar. Pendek saja hadis ya. Nabi kata, hadis Nabi kata, tak takutkah orang yang
Dia angkat kepala sebelum imam mengangkat kepala, maksudnya dia mukhalafah, tak ikut tertib ataupun tata cara imam yang melakukan. Imam tak angkat kepala, dia dah angkat kepala dulu dah. Nah, ini Nabi SAW menjadi kecaman, memberi kecaman kepada para makmum, kepada umatnya. Maksudnya ketika solat kita jangan bercanggah dengan perbuatan imam. Imam tak angkat kepala lagi, imam tak rukuk lagi, jangan kita pandai-pandai nak rukuk. Alhamdulillah kita tak buat lah tuan-tuan, ya. Kita tak buat. Paling yang kita nampak tu dia buat serentak tu lah. Itu serentak dengan imam. Itu pun tak berapa cantik, namanya makruh di sisi mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi ini hadis ini kecaman daripada Nabi SAW. Tidak takutkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam Allah akan tukar wajahnya kepada wajah himar, ataupun kepalanya kepada kepala himar, ataupun Allah akan tukar bentuknya dalam bentuk himar. Ya, yang bermaksud ni tuan-tuan, mereka yang sengaja dia menyanggah perbuatan imam, berlainan daripada perbuatan imam, mendahului imam, maka hukumnya berdosa. Ya, dalam mazhab Syafi'i, kalau dia mendahului imam satu rukun, hukumnya berdosa tapi makruh. Makruh tapi berdosa, hukumnya sah solat tapi berdosa. Ya. Tapi kalau dia mendahului imam sebanyak 2 rukun, bukan saja berdosa tetapi hukumnya adalah batal solatnya. Contoh, ya. Contoh, kalau imam tu tak rukuk lagi, dia dah rukuk dulu dah. Kemudian dia i'tidal. Imam tak rukuk lagi, so dia melepasi 2 rukun, mendahului imam, maka hukumnya berdosa dan batal solatnya. Tetapi kalau dia mendahului 1 rukun, tidak batal solatnya, tapi tetap mendapat kecaman daripada Nabi SAW. Cuma dalam hadis ini tuan-tuan, Nabi kata Allah akan rubah wajahnya, iaitu wajah himar. Ya, ini ada 2 penafsiran ulama. Yang pertama, iaitu tafsiran majoriti para ulama, dia kata dekat akhirat nanti orang yang buat macam ni, dekat akhirat nanti Allah akan ubah, Allah akan bangkitnya muka-muka serupa keldai, donkey. Nampak tu. So alhamdulillah, kalau kita tengok mana-mana salat berjemaah ke, kita tak dapati lah, memang tak dapati benda-benda macam ni kan. Cuma Nabi SAW bagi kecaman, jangan buat macam tu. Imam itu dijadi untuk kita ikut. So bila imam takbir, maka kita bertakbir lah, jangan kita bermukhalafah ataupun bercanggah dengan imam. Dan ataupun Allah bangkitkan dalam keadaan bentuk rupanya seperti keldai. Jadi kalau kita tengok nanti dekat akhirat, di padang mahsyar ada yang dibangkitkan muka serupa keldai, inilah yang suka mendahului imam dalam etika salat berjemaah. Dan ada juga tafsiran di kalangan para ulama yang mengatakan bahawa ini bukan makna hakiki. Ini sebagai makna bidalan ataupun kiasan daripada Nabi. Maksudnya orang yang suka bercanggah dengan imam, tak ikut etika berjemaah, mendahului imam, apa jadinya? Maka seolah-olah Allah menyatakan bahawa dia ni bodoh seperti keldai. Ya, maksudnya Allah cop dia bodoh seperti keldai, tak ikut undang-undang. Maksudnya betul lah. Hidup dekat dunia ni tuan-tuan, siapa yang tak ikut undang-undang? Yang melanggar undang sebinatang lah, itu namanya undang-undang rimba ataupun undang hutan, jungle law. Memang tak ada undang-undang, memang tak ada mahkamah, dia main langgar saja tuan-tuan, ambil makanan tanpa izin dan sebagainya. Tapi bila kita duduk dalam dunia bertamadun seperti manusia, baru ada undang-undang. Jadi seperti itulah Nabi SAW menyatakan, siapa yang tak ikut imam dalam berjemaah ataupun melepasi kaedah yang sebenar, maka dia bodoh seperti keldai. Nampak tu, ya. Jadi ulama kata ini bagi mereka yang melanggar etika salat berjemaah. Sama jugalah yang kat luar sana ni tuan-tuan, tak ikut undang-undang, ya. Yang ya, maaf cakap lah, kadang-kadang undang-undang ni memang bukan undang-undang agama, tapi undang-undang yang dicipta oleh pemimpin. Langgar lampu merah ke, ya, parking, tempat yang parking. Kadang-kadang bila kita tengok tempat parking disable kan, yang itu yang paling favourite sekali orang nak parking ni tuan-tuan. Yang parking tempat disable ni tuan-tuan, bukan kereta Saga, bukan kereta Myvi, bukan kereta apa, kereta-kereta Mercedes, kereta BMW, kereta Jaguar. Serius, betul tak? Serius. Ada tak nampak kereta Saga hitam parking dekat apa? Kereta saya lah tu.
parking dekat OKU. Tak ada, jarang. Tapi nampak memang tu, nampak menunjukkan ya, tak semesti orang berkereta besar otaknya besar, tak. Minta maaf cakap lah. Tak semesti orang berkereta besar otaknya, kadang-kadang otaknya kecil. Macam keldai juga tuan-tuan. Baik, insya-Allah kita bagi laluan azan dahulu, kita akan sambung selepas ini. Kita maaf ya, siapa kereta besar tu bukan, ni tak ada kaitan yang hidup atau yang mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ni boleh kita kiaskan jugalah orang yang tak ikut peraturan, yang pentingkan diri sendiri, ya, tak ikut menghormati suasana jemaah tu, ya. Memang disediakan tempat untuk parking OKU tu, kita hormatlah. Kadang-kadang kita fikir tak ada orang ikut OKU ni, siapa tahu, kita tak tahu. Ya. Kita tak tahu keadaan macam mana, siapa tahu ada ke betul tak ada. Tak ada ni tak ada, no. Ya, itu yang kadang-kadang kita tengok yang orang berada, yang intelek, kereta besar. Tapi sedih lah bila tengok keadaan macam ni. Jadi kita kena faham, apa salahnya kadang-kadang orang kita ni dia tak boleh nak berjalan jauh sikit. Dekat Sweden ni tuan-tuan, dekat pejabat-pejabat kerajaan swasta tu, memang pejabat kerajaan tu memang dikuat-kuasakan. Saya pernah, ialah dulu saya baca dia kata parking kereta untuk pejabat-pejabat kerajaan, universiti memang dia kata parking jauh-jauh.
Pasal apa? Dia nak bina masyarakat hidup sihat, berjalan kaki sikit tuan-tuan. Ya, berjalan kaki, ya, dapat 100 tapak kaki pun dah sihat juga kita. Yalah, bakar kalori dan sebagainya. Tapi kita tu kadang-kadang nak parking jauh tu punya malas. Parking jauh punya malas tu dia sanggup ambil parking wah, termasuklah parking penceramah. Sini tak ada lah, sini tak ada, sini alhamdulillah. Ya, saya kalau tak ada parking saya parking jauh, tapi dia sediakan parking ceramah, alhamdulillah, pucuk digital bulan mendatang. Ya, tapi kadang-kadang bila tertengok tu nak parking, alamak, dah kena orang ambil lah, redha lah kita jalan jauh ya. Ya. Jadi kata, ustaz tak parking tak penceramah. Oh tak apa. Kita cover lagi tu tuan-tuan. Padahal parking kita sudah dirembat oleh orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya, ada dua tafsiran. Maksudnya bagi saya dua-dua tafsiran adalah benar. Maksudnya mereka tak ikut etika solat berjemaah, maka dekat akhirat nanti Allah akan bangkit di dalam bentuk muka kaldai. Dan satu lagi, Allah umpamakan orang yang tak ikut undang-undang salat berjemaah ini, dia bodoh seperti kedai yang tak tahu undang-undang. Dia kalau kita bawa kedai ni tuan-tuan, nampak lampu merah dia takkan berhenti. Binatang kalau nampak merah dia takkan berhenti, dia akan jalan juga. Maksudnya mereka ini memang tak ada otak. Jadi kita jangan jadi seperti binatang. Kita ada pemikiran, kita ada tamadun, kita ada syakhsiah kita sendiri. Maksudnya kita faham keadaan undang-undang itu sendiri. Walaupun undang-undang alah ni langgar lampu merah ni bukan undang-undang agama pun. Ya betul, tapi dia maslahah. Dia maslahah, kebaikan. Maksudnya itulah, maksudnya dia berkaitan juga dengan maqasid syariah jugalah. Bukan AES saja maqasid syariah ya. Ya, tapi benda-benda undang-undang tu memberi maslahat kepada masyarakat itu sendiri. Baik, kita hadis yang terakhir pendek saja kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bih fala takhtalifu alaihi fa idza kabbaru fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu wa idza sajada fasjudu wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un rawahu Muslim. Satu lagi hadis kita baca juga sama juga maknanya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa shakin fa shalla jalisan wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman fa ashara ilaihim an ijlisu falamma sarafa qala inna ma ju'ila al-imam liyutamma bih fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamd wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un rawahu Muslim rawahu Bukhari wa Muslim. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk kita mengikuti dia, maka janganlah berbeza dengannya. Apabila imam sudah bertakbir maka bertakbirlah. Apabila imam sudah rukuk maka rukuklah. Apabila imam menyatakan sami Allahu liman hamidah maka katakanlah rabbana lakal hamd. Dan apabila imam telah sujud maka sujudlah. Dan apabila imam salat dalam keadaan duduk makalah salatlah kamu dalam keadaan duduk. Manakala hadis riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW satu hari salat di rumahnya. Ketika itu baginda dalam keadaan gering iaitu sakit. Maka baginda salat dalam keadaan duduk. Lalu datang satu kelompok sahabat salat di belakang Nabi SAW dalam keadaan berdiri. Maka Nabi SAW beri isyarat supaya mereka duduk. Apabila Nabi selesai salat, maka baginda bersabda, sesungguhnya imam itu dilantik untuk menjadi imam. Apabila imam sudah rukuk, maka rukuklah. Apabila imam sudah mengangkat iaitu i'tidal, maka i'tidallah. Dan apabila imam berkata sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Wa idza shalla, apabila imam salat dalam keadaan duduk maka salatlah kalian dalam keadaan duduk ya. Hadis ni tuan-tuan secara ringkas insya-Allah kita akan detailkan lagi pada kajian akan datang, iaitu hadis ni maksudnya kita kena ikut imam, jangan berbeza ya. Imam rukuk, jangan pula imam rukuk kita buat sujud pula. Ya, alhamdulillah tak berlaku lah kat sini kan. Kalau ada tak boleh, sebab itu wajib ikut imam. Kalau mukhalafah berlainan maka lebih dua rukun ataupun kita mendahului dua rukun imam maka batal salat kita. Ya. Nabi kata wa idza kabbara fakabbiru, apabila imam sudah bertakbir baru kamu bertakbir. Jangan kamu bertakbir sama-sama dengan imam.
Dalam mazhab Syafi'i, siapa serentak bertakbir dengan imam maka solatnya tidak sah. Ya. Dan Nabi berkata, wa idza raka'a farka'u, dan apabila imam sudah rukuk barulah kamu rukuk. Maksudnya bila kita nampak imam tu dia Allahu Akbar, memang dia tunduk tu 90 darjah, ya, maka barulah kita buat. Ya, jangan sekadar kita dengar imam Allahu Akbar, imam tak sempurna rukuk lagi kita dah rukuk. Ya, walaupun lambat sedikit, walaupun serentak, tidak digalakkan. Yang disunatkan setiap rukun itu apabila imam sudah melakukan sempurna barulah kita lakukan. Dalam hadis juga Nabi SAW kata, wa idza qala sami Allahu liman hamidah, maksudnya imam sudah i'tidal, maka kamu pun berkatalah Rabbana lakal hamdu. Maksudnya bila imam sudah sami Allahu liman hamidah, tegak macam tu, barulah kamu start i'tidal. Dan apabila imam sudah sujud, barulah kamu sujud. Maksudnya bila makmum disunatkan sujud apabila kita dah nampak dalam keadaan imam tu dah cecah dahi dekat lantai. Seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yang mana riwayat daripada Abdullah bin Yazid, Abdullah bin Yazid al-Khadmi, itu seorang sahabat Nabi SAW. Dia kata, ya, apabila Nabi SAW sujud, lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'u Rasulullah SAW sajidan. Dia kata bahawa kami tidak akan start sujud sehinggalah kami nampak Nabi betul-betul sujud, iaitu dahi Nabi SAW kena dekat dahi. Ya, kadang-kadang bila kita tak sabar nak tunggu imam, imam baru separuh nak rukuk nak sujud tu, kita pun dah ikut dah. Itu tak disunatkan. Disunatkan bila kita nampak imam tu dah betul-betul cecah dahi dekat lantai, barulah kita sujud. Sebab tu kalau kita kena sabar sikit, imam sabar sikit, tunggu dia cecah dahi kat lantai baru kita turun. Kalau nampak kawan tu dah turun awal, sabar sikit lah. Ya, itulah. Ya, dan wa idza shalla sajidan fasallu julusan ajma'un, apabila imam salat dalam keadaan duduk maka salatlah dalam keadaan duduk semua. Ini tuan-tuan menjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun dalam mazhab Syafi'i, apakah hukum kalau imam salat dalam keadaan duduk? Adakah makmum kena salat duduk juga? Dalam mazhab Syafi'i, kalaulah imam itu salat dalam keadaan duduk, maka jemaah kena salat dalam keadaan berdiri jika mereka mampu. Tapi bagaimana pula hadis ni Nabi suruh salat duduk? Ya, hadis ini sudah dimansuhkan. Ya, hadis yang mana Nabi kata makmum kena salat duduk seperti imam sudah dimansuhkan. Macam mana? Selepas itu Nabi SAW salat dalam keadaan duduk, datang Sayyidina Abu Bakar, ketika itu Nabi mengimamkan salat, dipapah oleh Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ya, Nabi salat duduk dan Sayyidina Abu Bakar salat di belakang Nabi dengan beberapa orang sahabat dalam keadaan berdiri. Selepas peristiwa itu, tak lama selepas itu. Dan Nabi SAW tak perintahkan Sayyidina Abu Bakar dan beberapa orang sahabat duduk. Menunjukkan bahawa salat imam duduk, makmum kena duduk, hukumnya sudah dimansuhkan. Dalam juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim pun menyatakan. Jadi ini khilaf di kalangan para ulama, ada perbincangan panjang. Cuma dalam mazhab Syafi'i kata kalau imam tu salat duduk, imam makmum yang mampu berdiri wajib salat berdiri. Tapi hadis ni macam mana pula? Hadis ni hukumnya sudah dimansuhkan. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Panjang lagi nak cerita ni tuan-tuan, baru cerita separuh. Insya-Allah kita sambung penjelasannya hadis 73. Ya, banyak lagi nanti pada bulan hadapan lah, pada hari minggu dan hari yang sama, pada waktu yang sama, insya-Allah kita akan jelaskan lebih detail lagi beberapa hukum berkaitan dengan etika menjadi imam dan makmum, insya-Allah. Ya. Baik, sebelum kita berhenti ada soalan nak tanya ke? Ya, silakan. Ayat. Imam berkerusi roda. Okey. Oh, imam berkerusi roda. Okey. Imam kerusi roda ni dia sama solat duduk jugalah. Cuma sama ada kerusi roda ataupun kerusi biasa, dia kena tengok situasi. Macam mana kalau dia duduk atas kerusi roda? Pertama sekali kita nak tanya, ya, pertama sekali orang yang solat di atas kerusi roda,
orang yang solat di atas kerusi biasa, pertama sekali kita kena tanya, dia boleh tak solat kat bawah? Sebab apa? Orang solat di atas kerusi roda, dia memang tak boleh berdiri. Sebab itu dia pakai kerusi roda. Kita nak tanya, boleh tak kalau dia solat dekat bawah lantai-lantai ni? Pasal apa? Sebab solat bawah kat lantai ni untuk kita dapatkan kesempurnaan sujud. Sebab apa? Sujud mesti dengan 7 anggota seperti mana dinyatakan oleh Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Dahi, Nabi tunjuk hidung, tangan, 2 lutut dan hujung kaki, jari, hujung jari, perut tu kena sikit. Ya, tanya dulu. Kalau dia boleh, dia solat di atas lantai, jadi imam macam biasa. Contohnya lah, kalau suami memang duduk atas kursi roda, isteri nak jadi makmum, takkan isteri jadi imam pula? Ya tak? Jadi suami jadi makmum duduk dan isteri solat di belakang suami, betul-betul belakang suami dalam keadaan berdiri, menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, kalau dia tak mampu duduk di atas lantai, contoh nak bangun payah, kaki sakit, kalau dia duduk tahiyat awal akan sendi-sendi sakit, pinggang sakit contohnya lah. Ya, Imam Ramli kata kalau sakit yang mengganggu khusyuk, dia boleh ambil cara yang lain. So kalau dia tak boleh duduk di atas lantai, maka barulah dia solat di atas kerusi, solat macam biasa. Ya, jadi bagi syarat, ya, imak maksudnya kalau rokok tu rendah, kalau sujud rendah lagi, untuk membezakan. Jadi imam macam biasa, isteri duduk kat belakang. Ya, tapi kalau dia nak menjadi imam kepada orang yang boleh berdiri, maka lebih afdal orang berdiri itu menjadi imam kepada dia. Itu lebih afdal. Ya, melainkan kalau yang makmum belakang tu tak reti baca Fatihah, bacaan dia teruk dan sebagainya, maka barulah dia dijadikan sebagai imam dalam keadaan duduk dan makmum dalam keadaan berdiri. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, mana lebih afdal? Yang duduk jadi imam ke yang berdiri jadi imam? Berdiri jadi imam. Jadi macam mana Nabi SAW jadi imam? Kenapa tak Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya? Ini khususiah Nabi, kelebihan Nabi SAW, tak boleh kita nak compare kan. Ya, tuan ada soalan tadi? Ya. Ikut dia. Dengar perkataan dia. Soalannya bagus. Dengar perkataan ada imam di surau lain. Betul. Itu kesilapan imam-imam yang biasa banyak berlaku ni tuan-tuan, ya. Ya, bila dah sujud tu Allah, tengah sujud tu panjang lagi tuan. Itu tak betul, tak tepat. Dia yang sunat maksud takbir serentak. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Maksudnya cecah dahi je bar. Itu yang terbaik. Kecuali kalau yang bangkit daripada rakaat pertama, rakaat kedua. Ya, contoh kalau imam tu semput. Kan? Allah, pengsan je kau. Itu tak apa, lewat sikit tak apalah. Ya, tapi pastikan bila dah berdiri bar. Pasal apa? Orang belakang boleh differentiate, dia boleh bezakan. Maksudnya bar tu imam sudah sempurna memindahkan rukun, maka senang kita nak ikut. Tapi memang ramai kita tengok imam-imam, ya, minta maaf kalau imam otai tak buat macam ni. Betul? Tapi imam muda-muda ramai buat macam ni tuan-tuan. Dia bertarannum lagi. Allah, dah sujud macam tu dah, masih lagi nak tak berapa tepat tuan-tuan, ya. Sunat maksudnya sempurna rukun itu, perkataan takbir pun habis. So orang belakang tak nampak, dia boleh tahu. Kadang-kadang yang saf depan pun tak nampak bila imam dah sujud. Bila kita nak tahu dia duduk antara duduk sujud, betul tak? Tak nampak. Tapi bila beza kan? Beza bila penghujung perkataan takbir. Sebab itulah Nabi kata, apabila kamu mendengar imam berkata Sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah Sami Rabbana lakal hamdu ataupun Rabbana walakal hamd. Maksudnya serentak Sami Allahu liman hamidah. Dah tu dah tegak dah. Bukan dah tegak baru Sami Allahu liman hamidah. Tak tepat, salat sah tapi kurang tepat, tak bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Maksudnya orang rukuk mana nampak imam nak i'tidal. So macam mana dia nak bezakan imam itu sudah berpindah ke rukun yang lain, iaitu i'tidal dengan suara. So Sami Allahu liman hamidah, dah tu maksudnya dah tegak lah.
Ya. Bukan dah macam tu. Jadi jangan pula imam sami Allahu liman hamidah dah tegak. Jangan, tak payahlah. Nanti dia dengar ustaz cakap macam tu dia ikut pula kan. Ya. Jadi itulah ya. Kena betulkanlah imam-imam ni, kadang-kadang kursus imam tu kena betulkan dari segi sudut situ. Itu etika yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, setakat itu saja dapat kita kongsikan. Moga-moga dapat memberi beroleh pengajaran yang baik. Kesempatan ini saya mohon maaf kalau ada salah silap, kekurangan. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kesilapan kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza min illa ghafarta wal hamman ila farajta wa la dayna illa qadaitah. لا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلى قضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.